A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mekar, bahagia di hati diucapkan kepada pensyarah bagi kursus EDUP 3033 iaitu Puan Faizah binti Abdul Karim. Baiklah, hari ini saya Ahmad Faridudin Rashid Ahmad Kamal bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Adib bin Syahrudin serta Nurin Adibah binti Muhammad Khalid akan membentangkan berkaitan kerja khusus EDUP 3033 kami iaitu murid dan pembelajaran. Baiklah, hari ini kami akan menjelaskan secara lebih terperinci berkaitan pelaksanaan aktiviti PDP atau rancangan pengajian harian RPH yang telah kami rancang berkaitan subjek bahasa Melayu. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu berkaitan perkara-perkara yang terkandung dalam RPH ini. RPH yang kami pilih berkaitan dengan pembelajaran murid tahun 2, bilangan murid 25 orang, tarikh 7 September, hari Isnin dan masa 1 jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baiklah, tema yang kami pilih berdasarkan tema yang terkandung dalam DSKP iaitu kesihatan dan kebersihan, dan kami juga telah menetapkan tajuk yang telah kami rujuk dalam buku teks bahasa Melayu iaitu utamakan kebersihan diri. Baiklah, kita lihat dahulu. Kemahiran fokus yang kami pilih, kami lebih memfokuskan berkaitan kemahiran menulis di dalam langkah-langkah yang telah kami rancang. Mana standard kandungan kami merupakan standard 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran dalam standard kandungan ini ialah 3.1 iaitu menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara separa berpandu. Mana kita tahu karangan naratif ini merupakan karangan penceritaan. Baiklah, berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami pilih, kami juga telah menetapkan objektif pembelajaran di mana pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat membina karangan kerangka karangan naratif berdasarkan gambar dalam peta IT iaitu peta alih yang telah kami sediakan akan dibentangkan sebentar lagi, dan pada akhir pengajaran pembelajaran ini pula pada objektif kedua, murid dapat menyambung cerita karangan naratif secara separa berpandu. Baiklah, kriteria kejayaan pula kita lihat kita menetapkan 3 kriteria kejayaan. Kenapa 3? Kerana terdapat 3 jenis murid dalam kelas nanti, mana murid cemerlang, murid yang sederhana dan murid yang galus. Okey, baiklah. Kita lihat dahulu kriteria kejayaan pertama iaitu murid dapat mencapai kemahiran menulis secara baik. Yang kedua pula, keseluruhan murid dapat membina kerangka penulisan karangan naratif dengan baik, dan kriteria yang ketiga ialah murid dapat menyambung cerita karangan naratif dengan baik. Sistem bahasa pula, tata bahasa, morfologi, kata nama am, kosakata pula terdapat dalam RPH kami kuman, gigi, sakit dan sabun ialah sebab berkaitan dengan kebersihan dan sebutan dan intonasi. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudara Adib bagi menerangkan secara lebih terperinci tentang RPH yang telah kami sediakan ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saya teruskan. Okey, bila saya teruskan dengan pengurusan bilik darjah selama 2 minit, iaitu murid memastikan kelas bersih dan mereka bersedia untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi keadaan yang kondusif adalah sebab sangat penting untuk memastikan proses PDP berjalan dengan lebih baik. Okey, saya teruskan dengan sesi induksi. Sesi induksi ini diperuntukkan masa selama 5 minit. Okey. Dalam sesi induksi ini, murid akan bersoal jawab berkaitan cara-cara untuk menjaga kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Okay, seterusnya, murid akan dipaparkan dengan video dari YouTube tentang kesan jika tidak menjaga kebersihan dengan baik. Murid juga akan diminta untuk menyatakan kesan yang berlaku kepada mereka jika tidak menjaga kebersihan. Jadi ini adalah BBM kami iaitu video YouTube berkisahkan tentang kebersihan diri. Jadi dalam set induksi ini terdapat beberapa analisis yang telah kami jalankan, iaitu yang pertama pendekatan, iaitu pendekatan secara tematik di mana di atas tadi telah dinyatakan tema bagi aktiviti kami adalah kesihatan dan kebersihan. Jadi kami gunakan pendekatan tematik bermula dari set induksi. Kedua, kaedah pengajaran yang terdapat dalam ini adalah kaedah sumbangsaran. Okey, di mana mereka di mana murid-murid
menyatakan kesan jika mereka tidak menjaga kebersihan dengan baik secara terbuka. Okey, mereka tidak melakukannya secara kumpulan. Guru memberikan ruang dan peluang secara terbuka kepada semua murid untuk menyatakan idea mereka. Jadi di situ adalah kaedah sumbang saran. Okey, ketiga iaitu strategi pengajarannya. Strategi pengajarannya adalah berpusatkan murid, di mana murid yang menyatakan kesan tersebut secara sendiri, tidak dibimbing oleh guru, di mana mereka akan menyatakan pandangan mereka secara spontan. Tidaklah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu atau dipengaruhi oleh bahan-bahan atau bacaan, tidak. Mereka menyatakan secara sendiri, secara peribadi. Okey, seterusnya Nuri. Baiklah, terima kasih kepada saudara Adib. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini kepada langkah yang pertama, iaitu yang dijalankan selama 20 minit. Guru akan menyediakan beberapa keping kad bergambar yang mempunyai kerangka karangan naratif. Kemudian, murid akan diminta untuk menyusun kad bergambar kebersihan diri mengikut carta alir yang diberikan. Murid diberikan masa selama 5 minit untuk menyusun kad bergambar tersebut mengikut kesesuaiannya. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kad visual bergambar, pengisian kurikulum iaitu pendidikan kesihatan dan kebersihan, hemah tinggi dan teknologi maklumat komunikasi iaitu KBIT ataupun Pertaiting iaitu carta alir. Bagi pendekatan yang pertama iaitu pendekatan yang berasaskan kepada tematik. Dikatakan tematik kerana pendekatan tematik merupakan pendekatan yang berlandaskan kepada sebuah tema. Sebagai contohnya, aktiviti PDP yang dijalankan ini mempunyai temanya tersendiri iaitu kebersihan dan kesihatan diri. Tujuan pendekatan tematik ini adalah untuk mencetuskan idea yang menarik. Contohnya, kebersihan diri berkait rapat dengan kehidupan seharian murid-murid, maka penglibatan murid-murid secara aktif dalam aktiviti PDP dapat tercapai. Selain itu, bagi strategi pengajaran pula adalah berpusatkan kepada bahan. Hal ini kerana guru telah menggunakan pelbagai bahan seperti contohnya pada langkah yang pertama iaitu kad visual kerangka karangan serta bahan bantu mengajar yang memenuhi keperluan murid di dalam kelas. Strategi yang berpusatkan bahan ini merangkumi cara yang luas iaitu hasil daripada bimbingan guru kepada murid-murid. Hal ini kerana dalam aktiviti PDP bagi langkah 1 ini telah menekankan penggunaan banyak bahan bantu mengajar. Faktor yang memberi kepada penggunaan yang berpusatkan bahan adalah berpandukan kepada objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran serta kebolehan murid tersebut untuk mengikuti aktiviti yang dijalankan. Sebagai contohnya, pada langkah 1 ini telah strategi berpusatkan bahan kerana guru telah menyediakan pelbagai kad visual bergambar. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kaedah pengajaran yang dijalankan. Kaedah pengajaran yang dijalankan adalah berdasarkan kepada pembelajaran sambil bermain. Dikatakan sedemikian kerana pada langkah 1 tersebut telah menekankan aktiviti yang memerlukan penglibatan murid untuk bermain serta memberikan mereka idea. Sebagai contohnya, pada langkah 1 tersebut, guru akan menyediakan beberapa kad bergambar yang mempunyai kerangka karangan naratif. Kemudian, murid akan diminta untuk menyusun kad bergambar kebersihan diri mengikut perta ataupun carta alir yang diberikan. Murid diberikan masa selama 5 minit untuk menyusun kad bergambar tersebut mengikut kesesuaiannya. Kaedah pengajaran ini akan dapat merentasi domain kognitif sosial serta psikomotor murid-murid kerana mereka harus berfikir terlebih dahulu sebelum mereka bermain. Malah, kemahiran interpersonal juga dapat dipupuk apabila mereka dapat berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain untuk melaksanakan aktiviti di dalam kelas. Berdasarkan kepada pengajaran masa kini, penggunaan TMK iaitu Teknologi Maklumat Komunikasi ataupun KBIT seperti iThink, Pertaiting telah digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini seperti carta alir. Seterusnya, pada langkah yang kedua pula, pendekatan yang digunakan adalah sama iaitu pendekatan tematik seperti langkah yang pertama tersebut. Seterusnya, bagi strategi pengajaran pula, guru telah melaksanakan strategi yang berpusatkan kepada murid.
kerana pada langkah 2 ini murid diminta untuk bergerak aktif di dalam kelas. Dikatakan sebelum itu saya akan membaca langkah 2 terlebih dahulu, iaitu yang dilakukan selama 18 minit. Guru menyediakan bahan bantu mengajar berkaitan kerangka penulisan karangan naratif di laman slide. Seterusnya, murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Di laman slide tersebut, murid akan diminta untuk menyambungkan cerita berdasarkan kepada slide serta menulis di atas lembaran kerja yang diberikan guru. Murid diberi masa 10 minit untuk menyiapkan latihan menyambung cerita berdasarkan slide yang diberikan. Strategi yang digunakan bagi langkah kedua ini ialah strategi yang berpusatkan kepada murid, kerana pada langkah kedua ini murid diminta untuk bergerak aktif di dalam kelas. Dikatakan berpusatkan murid kerana mereka lah yang menggerakkan aktiviti di dalam kelas dan menjadi penggerak utama dalam keberhasilan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Sebagai contohnya, pada langkah 2 ini, murid dalam kumpulan harus menyambungkan latihan penyambungan cerita seperti yang tersedia dalam slide tersebut. Maka strategi yang berpusatkan murid telah difokuskan dalam pengajaran dan pembelajaran pada langkah 2 ini. Seterusnya, bagi kaedah pengajaran pada langkah 2 pula, guru telah memfokuskan kepada kaedah perbincangan, kerana murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang memerlukan mereka untuk berbincang dalam kumpulan kecil bagi menghasilkan kerangka karangan naratif berdasarkan kepada aktiviti yang disediakan guru. Kaedah ini memerlukan mereka untuk berinteraksi dengan rakan-rakan supaya timbulnya idea-idea yang bernas hasil daripada perbincangan mereka. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Baiklah, Seterusnya terima saya kasih akan saudari Nurin. Seterusnya kita lihat pula kepada langkah 3. Baiklah, dalam langkah 3 ini terdapat 3 langkah yang akan dilaksanakan oleh guru pada akhir pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu langkah penilaian, pengayaan, pemulihan yang akan saya terangkan secara lebih terperinci setiap langkah tersebut. Baiklah, pada langkah penilaian ini, mana kita tahu penilaian ini merupakan langkah untuk guru menilai tahap pemahaman murid tersebut, sama ada murid tersebut mencapai ataupun tidak mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Di mana pada langkah penilaian ini kami telah menetapkan bahawa murid diminta untuk membaca karangan yang dihasilkan di hadapan kelas dan guru menilai hasil kerja murid. Maksudnya di sini guru akan menilai hasil karangan murid tersebut apabila murid membaca karangan tersebut di hadapan kelas. Jadi melalui langkah ini guru tersebut boleh tahu, boleh lihat sama ada murid itu faham ataupun tidak. Jadi murid kedua kategori murid ini faham ataupun tidak ini akan kita beri pula langkah yang seterusnya, iaitu langkah pengayaan dan pemulihan. Kita lihat terlebih dahulu langkah pengayaan. Langkah pengayaan ini guru akan memberikan langkah pengayaan ini kepada murid yang mencapai objektif pembelajaran, di mana langkah pengayaan ini merupakan cara untuk guru itu meningkatkan aras pemikiran murid tersebut, mana murid tersebut sudah faham kaitan objektif pembelajaran dan guru ingin meningkatkan lagi aras pemikiran mereka. Okey, pada langkah ini guru akan memberikan tugasan yang memerlukan murid untuk menulis karangan naratif bertemakan kebersihan diri berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan seharian. Murid diminta untuk menulis pada papan putih di hadapan kelas. Di mana kita lihat pada langkah pengayaan ini, strategi pengajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan pembelajaran yang berpusatkan murid. Di mana murid tersebut perlu mengeluarkan idea secara sendirinya, untuk membina karangan naratif penceritaan bertemakan kebersihan diri. Okey, seterusnya guru tersebut juga menerapkan kita cakap pembelajaran kontekstual, di mana tema kebersihan diri ini berkait rapat dengan kehidupan seharian murid-murid. Itu yang kita panggil sebagai pembelajaran kontekstual. Jadi kita lihat dalam langkah pengayaan ini banyak elemen-elemen yang penting diterapkan oleh guru tersebut. Baik, selesai bab pengayaan, kita lihat pula langkah pemulihan. Setelah murid yang berjaya mencapai objektif pembelajaran ini diberikan langkah pengayaan, murid yang tidak begitu kita cakap mencapai objektif pembelajaran akan diberikan langkah pemulihan. Okey, langkah pemulihan ini merupakan cara untuk guru tersebut memberi latihan kepada murid-murid yang tidak faham kaitan tajuk pembelajaran pada hari itu. Mana kita lihat guru akan memberikan kerangka karangan naratif yang bertemakan kebersihan diri yang telah lengkap kepada murid-murid. Seterusnya murid dikehendaki untuk membina karangan naratif berdasarkan kerangka karangan yang disediakan oleh guru. Guru akan memantau murid-murid. Nampak di situ
arah kesukaran agak berbeza antara langkah pengajian dan pemulihan. Di mana pemulihan ini sedikit senang, mudah untuk murid-murid yang kurang faham. Okey. Kita lihat dikatakan langkah pemulihan ini juga mempunyai elemen pengisian kurikulum iaitu kreativiti dan inovatif. Mana langkah ini juga memerlukan idea yang baik walaupun diberi kerangka karangan, tapi murid juga perlu mengeluarkan idea untuk melengkapkan kerangka karangan tersebut, dan ada juga unsur nilai yang baik diterapkan oleh guru berkaitan tema kebersihan dan kesihatan keluarga saya ini. Baiklah, selesai daripada saya serahkan kepada saudara adik untuk menjelaskan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih kepada saudara Farid. Setelah beberapa langkah dijalankan, tibalah kepada aktiviti penutup yang diperuntukkan selama 5 minit. Okey, penutup dibahagikan kepada dua jenis penutup. Yang pertama, penutup kognitif di mana guru meminta murid untuk merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut. Aktiviti ini sepatutnya dijalankan secara terbuka dengan cara guru bersoal jawab, guru meminta murid menyatakan pandangan mereka terhadap karangan naratif pada hari tersebut. Kemudian penutup sosial pula, guru memberikan pujian kepada murid yang memberikan penghargaan kepada murid yang berjaya dan berusaha menulis karangan naratif dengan baik. Terdapat dua golongan seperti yang dikatakan oleh saudara Farid tadi, di mana mereka yang berjaya mencapai objektif-objektif yang diinginkan oleh guru, dan ada juga yang tidak berjaya mencapai objektif tersebut. Namun kita sebagai guru seharusnya menghargai usaha-usaha mereka dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh guru-guru. Okey, jadi seterusnya nilai murni yang diterapkan dalam aktiviti ini ialah bekerjasama, tolong menolong, toleransi, rajin dan tekun. Bila kita melihat pula aktiviti-aktiviti tadi ataupun pengisian-pengisian aktiviti tadi berdasarkan implikasi pedagogi masa kini kepada proses PTP. Okey, sebagai guru kita menerapkan kaedah pengajaran atau pedagogi yang moden ataupun bersesuaian dengan generasi murid pada masa kini. Okay, jadi apakah implikasi-implikasi yang dapat kita peroleh daripada pedagogi masa kini? Iaitu yang pertama, dapat menarik minat murid. Hal ini kerana cara atau kaedah yang sangat kreatif dapat menarik minat murid untuk kekal fokus dalam pembelajaran mereka. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini murid lebih tertarik kepada penggunaan teknologi, kepada barang-barang maujud, kepada benda-benda visual berbanding dengan cara kaedah lama iaitu chalk and talk, iaitu sahaja menulis di papan hitam secara lisan oleh guru-guru. Jadi pendekatan-pendekatan pedagogi masa kini lebih menekankan kepada penggunaan teknologi untuk menarik minat-minat murid dalam proses PDP. Okay, yang kedua, berkait dengan mendapat menaik perhatian murid tadi, mereka kekal fokus dan seterusnya dapat mencapai objektif secara maksimum. Jadi objektif-objektif yang disenaraikan oleh guru-guru tadi dapat dicapai apabila murid tersebut kekal fokus. Okey, pedagogi masa kini kita lihat adalah lebih teratur dan juga khusus, teliti dalam perancangan pembelajaran mereka. Jadi pencapaian objektif ini kita akan dapat lihat secara menyeluruh di mana 90% murid akan pasti berjaya mencapai objektif tersebut dengan adanya kreativiti guru dalam menyediakan bahan-bahan dan juga cara penyampaian yang menarik berdasarkan pedagogi tadilah. Okey, kemudian beralih pula kepada murid di mana apabila objektif dapat dicapai maka kemenjadian murid yang seimbang dapat dibentuk. Okey, berdasarkan hasrat falsafah pendidikan Malaysia di mana kita ingin melahirkan murid yang seimbang, insan yang seimbang berdasarkan JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi apabila murid diterapkan ilmu-ilmu dalam mata pelajaran tersebut dan juga ilmu-ilmu yang merentas kurikulum, pasti mereka dapat membina jati diri, dapat membina potensi sebagai seorang insan dan seterusnya membentuk kembaran-kembaran yang menjadikan seorang murid yang seimbang pada masa hadapan. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian sahaja pembentangan bagi kerja khusus murid dan pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.